Ada soalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelebihan Tok Kupalo? Antara kelebihan Tok Kupalo adalah ia telah diamanahkan Sultan Zainal Abidin ketiga bagi mentadbir kawasan Paloh selain mengawasi beberapa daerah di Hulu Terengganu, antaranya Kuala Berang hingga Cabang 3. Antara jasa Tok Kupalo pada negeri Terengganu adalah beliau terlibat sama menggubal undang-undang tubuh negeri Terengganu yang berdasarkan kepada syariah Islam yang diberi nama Itiqan Al-Muluk Bita'dil As-Suluk sebagai seseorang yang bertanggungjawab, iaitu kelebihan dia adalah menasihatkan pemerintah dan memastikan hala tuju negara tidak tersasar. Tok Kupalo mengingatkan pemerintah Terengganu khususnya agar tidak sesekali terjerumus ke dalam tipu daya penjajah, iaitu British. Ingatan ini diabadikan di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu di dalam fasal tegahan di atas sahaja. Baiklah, seterusnya, antara hasil daripada peranan Tok Kupalo akhirnya mendorong Sultan Zainal Abidin ketiga membekukan Perjanjian 1910. Seterusnya, dapat mengelakkan Terengganu buat beberapa ketika daripada jatuh ke tangan British. Tok Kupalo telah meninggal dunia pada malam 1 Zulhijjah 1337 Hijrah bersamaan 7 September 1918 masih ketika berumur hampir 100 tahun. Baiklah, itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Siapakah Tok Kupalo? Tok Kupalo ni adalah seorang ulama yang amat terkenal di tanah Melayu, terutamanya di negeri Terengganu. Nama sebenar beliau ialah Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad Al-Idrus. Beliau ini berketurunan Nabi Muhammad SAW daripada nasab Al-Idrus. Beliau mendapat pendidikan daripada ayahandanya yang juga seorang ulama yang terkenal, iaitu Tuanku Tuan Besar dan ibunya Hajah Aminah. Beliau ini lahir pada 1233 Hijrah di Kampung Cabang 3 Terengganu dan meninggal pada 1335 Hijrah. Beliau ini seorang ulama yang bermazhab Syafi'i dan berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau ini seorang ulama yang pakar dalam ilmu tasawuf dan juga seorang ahli sufi. Apakah latar belakang pelajaran Tok Kupalo? Okey. Syed Abdul Rahman Al-Idrus ataupun Tok Kupalo ini berketurunan Syed. Jadi ayah beliau, Syed Muhammad Al-Idrus ataupun Tuanku Tuan Besar ini merupakan seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam urusan Islam di Terengganu. Jadi kita dapat pastikan bahawa Syed Abdul Rahman Al-Idrus ataupun Tok Kupalo ini telah belajar pelbagai bidang ilmu daripada orang tuanya sendiri yang merupakan alim. Jadi Syed Abdul Rahman Al-Idrus ini selain belajar daripada ayahnya, juga berguru dengan Syekh Wan Abdullah bin Muhammad Amin Al-Fatani ataupun dikenali sebagai Tok Syekh Duyung. Jadi ayah beliau Syed Muhammad Al-Idrus atau dikenali sebagai Tok Tuan Besar dan Tok Syekh Duyung tadi bersahabat baik dan sama-sama belajar daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahim Al-Fatani di Bukit Bayas, Terengganu. Mereka juga sama-sama belajar dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani di Mekah. Seterusnya, Tok Kupalo melanjutkan pelajarannya di Mekah. Di sana beliau bersahabat dengan ramai orang, antaranya Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani, Syekh Nawawi Al-Bantani dan ramai lagi. Kemudian antara orang yang menjadi guru mereka di Mekah ialah Syed Ahmad bin Zaini Dahlan dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Tok Kupalo ini sangat arif tentang ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Malah beliau ada mengarang kitab dan risalah mengenai persoalan kerohanian. Setelah lebih 10 tahun di Mekah, beliau pulang ke kampung halaman dan memusatkan aktivitinya di kampung halaman beliau, Kampung Paloh di Terengganu. Tok Kupalo kemudiannya mengajar di masjid peninggalan ayahnya di Kampung Cabang 3, Kuala Terengganu. Diriwayatkan bahawa salah seorang murid Tok Kupalo ialah Sultan Zainal Abidin ketiga itu sendiri. Riwayat lain pula mengatakan antara muridnya lain yang terkenal dan menjadi penjual anti penjajah ialah Haji Abdul Rahman Limbong dan Tok Janggut. Harap-harap itu dapat menjawab persoalan. Terima kasih. Boleh terangkan sikit sumbangan Tok Kupalo? Okey, boleh. Yang pertama, sumbangan Tok Kupalo ialah Tok Kupalo merupakan ulama yang besar di negeri Terengganu pada ketika itu, sehingga beliau dianugerahkan sebagai Syekh Ulama Paduka Indera daripada Sultan Terengganu. Yang kedua ialah Tok Kupalo berjaya menanam semangat anti penjajah dalam kalangan masyarakat negeri Terengganu pada ketika itu, dan Tok Kupalo juga menghantar seramai 200 orang untuk membantu Datuk Bahaman menentang penjajahan British di Pahang. Dan yang terakhir ialah Tok Kupalo bertanggungjawab dalam menolong untuk menggumpal undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu, atau kita biasa dengar Itqanul Muluk Bita'dil Suluk, di mana Islam menjadi
ditunjang kepada pemerintahan kerajaan negeri Terengganu pada ketika itu. Okey, itulah sumbangan Tok Kupalu. Dapat disimpulkan daripada kajian bahawa Tok Kupalu merupakan ulama yang telah meninggalkan kesan yang amat besar kepada masyarakat dunia, terutamanya kepada kita penduduk tempatan. Beliau telah membuka jalan menuntut ilmu dengan membuka madrasah dan masjid sebagai tempat ilmu disebarkan kepada masyarakat sekeliling. Maka kita haruslah sentiasa mencintai para ulama kerana mereka semua adalah pewaris Nabi yang menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat sekalian. Dan ketahuilah bahawa pengetahuan terhadap sumbangan Tok Kupalu dapat membina semangat mempertahankan agama dan jiwa masyarakat. Ikut saja daripada saya. Sekian dan Assalamualaikum.